Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha lagi dikasihi Fadilatul Imam Ustaz Jatah Kuasa Surah Syakirin dan juga sahabat-sahabat jamaah jiran-jiran bakal ketemu Allah Subhanahu wa taala dan bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan keizinannya kita sama-sama berada di dalam beriktikaf di surau. Dipanggil sekarang ni orang panggil dah Surah Syakirin SDG. Surah Syakirin SDG dah. Surau diri Jumaat. Mudah-mudahan ada taufik dan hidayah, hanya Allah masih lagi memberi peluang dan juga peluang seterusnya untuk kita berada di dalam majlis ilmu dan juga memuhasabah diri pada diri yang bercakap dan juga yang mendengar untuk terus bersama beribadat kepada Allah, mencari kebaikan. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan bersama menerima syafaat insya-Allah. Kita masih lagi bersambung pada malam ini pada kitab, iaitu kita membacakan kitab Indahnya Syurga, Dahsyatnya Neraka, karangan Abdul Fattah Zakaria. Yang kita telah sampai membahaskan masih lagi dalam kaitan tentang ahli syurga, ziarah, menziarahi dan kenderaan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita baca dulu dan kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Surah As-Saffat, surah ayat yang ke-50 hingga 61. Dengan maknanya, tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanya. Maksudnya ini perbualan antara orang sesama ahli syurga. Sesama ahli syurga ni yang diriwayat menyatakan bahawa mereka ni berbual bersama macam kehidupan dalam dunia, tapi taklah semacam dunia betul-betul. Tapi sebab dia dalam syurga ni, suasana seolah-olah sembang-sembang antara rakan dan sebagainya tu, sembang macam air dunia sembangnya, tapi dah duduk dalam syurga. Kalau dia minat bola, dia ceritakan pasal bola. Kalau dia minat mancing, cerita pasal mancing. Dia lebih ke arah itu. Aku dulu kan. Kita pun dalam dunia ni kalau sembang pun biasa, kalau jumpa dengan kawan pun dia aku dulu, dia cerita pasal aku dulu. Kadang orang punya cerita tak habis lagi.
dia pun potong. Aku dulu pun hobi tu. Aku doa dia main potong macam tu. Ahli syurga pun dia macam tu lah, dia bercerita kisah keseronokan, tapi dia lebih lagi ceritanya tu kerana mereka dah dapat semua ganjaran itu sebagai ahli syurga. Seorang di antara berkata, sungguh aku di dunia dahulu ada. Dia sama kan? Ada rakan yang lain menemplak aku. Katanya, adakah engkau juga salah seorang daripada golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang-orang yang mati pada hari akhirat? Adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalaskan apa yang kita lakukan? Ini perbualan di antara orang yang ada di antara atas dunia ni yang tak percaya berlakunya ada hari akhirat itu sendiri. Maka seolah-olah memperlecehkan, mempersendakan tentang kehidupan selepas kematian. Setengah menceritakan perihal rakannya itu, ia berkata, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang ingkar itu? Dia kata sembang-sembang, dia teringat ada orang yang cabar, seolah-olah orang yang persendakan tentang hari akhirat. Kamu hendak tak tengok agak, jom kita minta doa pada Allah, kita tengok orang yang cabar kita dulu ataupun bagi tahu tak percaya tentang kehidupan akhirat. Maka ia pun memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakannya itu berada di tengah-tengah neraka dan menjulang-julang. Kita tahu syurga antara satu darjat dengan satu darjat pun terlalu tinggi, terlalu jauh antara langit dan bumi. Kita tak tahu mana penghujung langit, mana penghujung bumi. Maksudnya jauhnya kedudukan antara syurga dengan syurga. Tetapi dalam ayat Quran ini, dia mengatakan bahawa apabila dia nak melihat ahli neraka, maka boleh melihat begitu sahaja. Kadang-kadang munasabah. Sebenarnya dalam teknologi dunia ni sekarang ni pun, apa yang tak munasabah dah sekarang ni? Kita nak tengok apa yang berlaku dalam White House contohnya. Kita Google search boleh dapat tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Bermaksud teknologi yang hebat itu dah lama ada dalam Al-Quran. Melihat sesuatu daripada bukan dalam dunia itu. Ahli syurga nak tengok orang ahli neraka, dia boleh tengok. Ahli neraka boleh nampak tak orang ahli syurga? Itu khilaf, tak pernah tak terjumpa. Tapi ada setengah kata ada setengah kata ada. Tak terjumpa kan nikmat. Orang neraka dapat tengok nikmat orang syurga, tak ada. Tapi orang syurga, orang yang duduk dalam syurga, dia boleh memberi buat tontonan apa yang berlaku secara langsung, apa yang berlaku dalam neraka. Na'udzubillah min zalim. Sebab dia kadang-kadang dia teringat pada kawan, dia cari kawan. Maka Allah letakkan setiap itu ada GPS, seolah-olah kita boleh detect siapa nak siapa. Jadi kita boleh tengok siapa. Ini semua ganjaran yang diberikan kepada ahli syurga. Maka ia pun memandang ke arah neraka dan melihat rakannya berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Ia pun menemplaknya dengan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau mencemburkan daku dalam kebinasaan. Maksudnya orang tu telah cuba asal-asalnya dah interact. So, kamu pun marilah seolah-olah kadang-kadang kita memikirkan cerita dunia, syurga dan neraka, akhirat, alam baqa, alam yang selain daripada alam dunia ni. Kadang-kadang tak terlintas ke fikiran otak, betul juga takkan ada lagi kehidupan. Macam tu, seolah-olah macam tu. Dia mari berona dalam kepala otak mikirkan benda-benda macam tu. Jadi saya ulang ada sikit perkara tu. Ia pun, dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk Allah, nescaya akan menjadikan daku pada orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Na'udzubillah. Kemudian ia berkata kepada rakan-rakannya yang sedang menikmati kesenangan di syurga bersama, bukankah kita setelah mendapat nikmat-nikmat ini tidak akan mati lagi selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita juga tidak akan terkena seksa. Ini berjumpa dengan ayat-ayat macam tu. Maka sesungguhnya nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Untuk memperoleh kejayaan seperti ini,
Seperti inilah hendaklah orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh di dunia lagi. Maksud nak dapat nikmat syurga itu kesungguhannya mesti dilakukan, beramal, melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, mengejar 1001 kebaikan. Dalam kehidupan dunia yang nyata ni sebenarnya 1001 benda baik yang boleh kita lakukan. Ajak orang datang surau, ajak orang menyoal. Kita tak mampu nak berkata-kata, just kita type, kita hantar dalam WhatsApp. Jom malam ni kita datang ajar dengar orang ngaji. Jom kita datang solat. Ada setengah orang yang sahabat yang dia selalu ingatkan waktu solat je, dia pun dia tahu orang kaki WhatsApp ni, kaki Facebook ni semua ada je. Maka dia ingatkan, nak masuk waktu ni, jom kita sembahyang. Sekadar itu je. Tapi takkan itu yang seringan itu pun kita tak mampu nak menyeru. Ada je orang baca, tergerak hati, uish, betul juga, jomlah kita semua. Maka dengan itu kebaikan diberikan. Kebaikan 1001 kebaikan. Kalau diberikan peluang untuk hadir ke Mekah, Madinah, kita melihatkan 1001 kebaikan, apa sahaja mereka akan lakukan, tolong-nolong. Kalau orang tengah iktikaf, diberikan minyak wangi, kadang-kadang datangnya air kurma, kadang-kadang sesama iktikaf, kalau duduk dalam raudah tu, kadang berjam. Kan, nak nunggu jam dan sebagainya, duduk tekak. Kita pun sebenarnya denguh dan sebagainya. Kadang-kadang kita orang manusia lemah ni, manusia yang kurang beramal ni, macam saya kita dah rasa, lamanya kita lama. Lepas ngaji kan satu juzuk, lepas tu kan kita dah lemah, kita dah mudah-mudahan. Jadi rakan-rakan yang duduk kiri kanan ni, dia lah ada, kadang dia keluarkan kurma, kadang keluar biskut dia daripada poket. Mereka ni ada standby ke, kismis ke apa, dia akan hulur, dia nampak, dia tahu. Itu semua kebaikan. Dia tak ada langsung apa pun, dia keluar minyak wangi, dia calik-calik, dia cium minyak wangi, so kita segar lagi. Ini semua adalah kebaikan. Begitu juga dalam kehidupan kita pun macam itulah. Ada orang dengan kebaikan dia dengan memberi bantuan, tak banyak sikit beri bantuan. Ada orang yang kebaikan dia, saya kata dia tak nak tahu arti nak cakap apa, tapi dia just forward satu hadis satu hari. Macam-macam ini kebaikan. Dalam bab yang ini, menyeru kebaikan ini peranan kita. Kita tak mampu nak bercakap, gunalah apa sahaja media untuk laksanakan kebaikan. Sebab itu akan benda yang akan kita tinggalkan juga. Benda yang akan tinggal menjadi saksi. Dalam saksi kita ada berapa puluh grup. Maka kita bila time kita solat kita dan sebagainya, kita memperingatkan sesama. Itu pun adalah sebagai satu tidak balas. Kadang-kadang kita tegar, takut. Maka maksudnya iman kita terlalu nipis untuk nak niru orang melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat itu sendiri. Saya terang cakap di akhir zaman ni kita risau pada diri sendiri, risau pada anak-anak terutamanya. Awwaluddin ma'rifatullah. Saya pada hari Ahad itu ada saya kongsikan sedikit kaitan tentang bagaimana kita sekarang ni diancam serangan akidah. Kita ni golongan hak yang hadir ni yang umur dah 40-an, 30-an, 40-an, 60-an ni, 70-an apatah lagi. Kita ni diasuh di awal ni dengan ibu ayah kita yang kuat beragama. Malah kadang-kadang kita tahu tentang kekuatan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang kemah kalau kita duduk di kampung. Tuan-tuan, kita suasana yang kita ada sekarang ini sebenarnya untuk anak-anak sangat longgar. Terutama bab akidah. Mereka sekarang ni bila mana berlaku sistem sekatan sistem PDPR yang dikeraskan dan sebagainya, akhirnya nanti berkemungkinan besar handphone kepada seorang satu pada anak itu dah menjadi satu keperluan, bukan lagi kehendak. Dulu handphone ni sebagai kehendak je, bukan sekadar keperluan. Sekarang ni dah seolah-olah macam keperluan sebab nak memikirkan tentang pendidikan dan sebagainya. Maka satu masa nanti kita tak heran, kita jadi heran orang yang tak ada handphone. Sekarang ni pun kalau orang-orang bandar, kadang-kadang hak yang orang upline ni, bila kita katakan kita ni susah nak buat lakukan anak murid susah nak dapat internet dan sebagainya, mereka macam pelik dengar. Ya ke? Handphone ni kadang kongsi 5-6 orang anak. Betul kau begitu? Tengok dia jadi seolah-olah macam dia pula pelik kan. Padahal kita duduk di kampung, kita faham. Tapi tuan-tuan, bila ada macam tu nanti, satu masa nanti
pegangan akidah anak-anak itu perlu dikemaskan. Sebelum pegang, sebelum dia ni dapat menguasai jiwanya dengan handphone, yang ketika mana ada handphone ini sebenarnya iman yang boleh kawal. Kita sendiri pun tak terkawal. Yang ada sekarang ni pun kalau lepa-lepa kan, tak tahu mana hala dia tala kan. Tak lambat akidah ni lagi lah. Sekarang ni banyaklah main dengan akal fikiran, main otak, main akal logik saja. Akhirnya tak percaya pada hadis, tak percaya dengan Quran dan sebagainya. Ini timbul dengan isu ibu janti dan sebagainya ni. Allah, ni tuan-tuan kena hadam betul ni. Saya yakin orang yang berada, yang kita sentiasa jaga berjamaah ni, insya-Allah. Tapi yang saya nak cakap ni anak cucu kita yang berada di luar, sana, sama ada di rumah ke ataupun di luar, di bandar-bandar dan sebagainya. Sebab saya ni ajukan bukan orang lain, orang kampung aja. Tetapi apabila seseorang itu dapat menguasai pemikiran suami dia, yang juga orang sekitar di sini juga, maka akhirnya dah sekarang ni tak semayang sebab tak percaya dah pada Quran. Quran ni dikatakan, Quran ni juga adalah benda yang disampaikan daripada seorang sahabat dengan seorang sahabat. Maka sampai zaman Nabi, zaman Sayyidina Osman, Nyokal dan sebagainya, maka kalau ikutkan logik lah, orang kata bila orang panggil orang putus, dia kata putus akhir jadi rekaan dan sebagainya. Sampai begitu sekali fahaman mereka dan sebagainya. Mereka menolak hal-hal ini. Akhirnya saya tanya satu je, semayang tidak? Dah meninggalkan semayang, dah lebih 3 minggu tak semayang. Pemikiran menolak bab-bab hadis dan sebagainya. Ini sebenarnya dah bertentangan jauh dengan akidah dan sebagainya. Tapi mereka ni jenis yang logik, jenis yang fikir ambil yang logik dan sebagainya. Kesenangan mereka dan sebagainya. Saya kadang-kadang nak geram yang nak cakap kan. Bila bercakapkan itu, kalau tanya dia, kalau esok kamu mati, kamu nak tanamkan macam mana? Dalam Al-Quran ada cerita pak, pasal gali kubur, tanam, lepas tu disemayangkan ke apa, ataupun lepas kamu mati biar begitu saja ke, dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak geram, tapi nak jaga situasi emosi kepada mereka ni pun kadang-kadang kita pula yang kena jaga. Seolah-olah kita salah. So hakikatnya saya nak cakap tadi, tolong pesan pada diri kita, diri anak-anak, perkemaskan iman, perkemaskan akidah. Awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama ni mengenal Allah. Kalau sekarang ini hakikat, dulu kita pernah ngaji surau, bab sifat 20 ngaji surau. Allah wujud kidah baqar tu kan dan sebagainya. Lepas tu nak mensifatkan cerita tauhid, uluhiyah, rububiyah dan sebagainya. Anak-anak sekarang tahu ke sebut benda tu? Pelik dengar benda uluhiyah pun dia. Lepas tu kalau berharap bergantung kepada sekolah semata-mata mengajar akidah, tuan-tuan kita dah pernah bicarakan dulu. Cikgu-cikgu memang biasa, tapi kalau cikgu dia mungkin nampak ni. Tapi kalau guru, tanya guru agama tu, akidah seminggu, kalau sebulan berapa kali ngajar? Tanya soal tadi. Cerita asal akidah, bab akidah dalam Al-Quran. Pendidikan Islam ni dia ada 6-7 cabang. Quran sajalah, masa Quran tu pun dah pecah dua, kefahaman, hafazan, lepas tu geram bacaan, tilawah. Lepas tu nak pecahkan lagi dengan ulum. Ulum tu pula ada 4. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada sirah. Lepas tu ada lagi nak campur jawi. Semua tu 3 jam dah seminggu. Masuk tasmik 3 jam, 4 jam. Kena PDPA sejam je seminggu. Sejam seminggu. Itulah nak ulun itu. Kalau minggu ni kamu sentuh akidah, udah tu. Tak tahu bila pula nak jumpa balik akidah. Minggu depan nak ajar ibadah. Kalau tak habis silibus. Nanti periksa tak boleh nak jawab pula. Jenuh pula nak ajar silibus pula kan. Dan sebagainya. So akidah sangat longgar untuk anak-anak zaman sekarang. Maka mereka akan cari di dalam Google dengan YouTube dan sebagainya. So itu pasal kita orang-orang yang pendakwah sekarang ni, dia kena banyakkan benda positif, cerita pasal Tuhan, cerita tentang ketuhanan, cerita pada Allah, wujud Allah, besaran Allah dan sebagainya. Udah tengok gambar ustaz dah
dah lemah pula, tak nak tengok, baik kono tengok cerita orang lompat-lompat. Kan? Sebagainya. So ini tu hakikatnya pada anak kita. Tolong sangat-sangat. Ya. Tolong sangat benda ni ke arah sekarang ni ke arah dulu. Ya, mereka akan berpegang kepada tu handphone dan sebagainya. Berbalik kepada perihal di dalam syurga tadi. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة جنة استقوا إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يلتقي هذا ويتقي هذا فيحدثني بما كان في الدنيا حتى يقول أحدهما لصاحبه تدري يوم غفر الله لنا يوم كنا في موضعه كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. Dari Anas bin Malik katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan merindui kepada sahabat-sahabat mereka. Ini pentingnya kita berjamaah, kita berkawan ke bersosial. Maksudnya bukan bersosial bermaksiat dah. Bersosial ni maksudnya kita ni ada jiran, bertegur jiran, ada kawan, mesti berkawan. Jangan duduk menengok seorang, bangga duduk seorang. Apa pun tak ambil kira, jiran siapa nama pun tak tahu. Ya, tak sedar apa dan sebagainya. Maka orang ahli syurga ini, bila mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan merindu sahabat-sahabat mereka. Maka katil ini ke katil seorang, maksudnya seolah-olah pergi ke satu tempat sehingga mereka berjumpa dan bersandar, dan mereka cerita yang berlaku pada mereka di dunia, sehingga seorang daripada mereka berkata kepada sahabatnya, adakah kamu tahu hari Allah mengampuni kepada kita di tempat demikian, dan kami mohon keampunan dan Allah mengampuni kami. Maksudnya sesama sahabat mampu untuk dapat setidak-tidaknya dia mengingatkan sahabatnya di atas dunia. Maka kan kita pernah dengar nasyid, carilah aku di neraka andai aku tak jumpa di syurga. Kan? Ini kisah. Sekarang ni orang tahu kerana lagu, padahal itu hadis asalnya. Kisah seorang sahabat, dia akan kenal dan dia mohon pada Allah ampunkan dosa sahabatnya, dan akhirnya sahabat itu akrab asbab daripada keriduan, seronok ni bersahabat dia yang duduk dalam syurga ni, maka dia pun akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke syurga Allah. So begitulah dalam sifat keadaannya, ziarah menziarahi sifat ahli syurga. Ziarah menziarahi ini pun sifat ahli syurga. Bukan sekadar sifat malaikat saja, malah Rasulullah pun suka ziarah. Maka ahli syurga ni juga suka berziarah. Dia terkenal kawan, dia akan cari. Dia tahu ada syurga sana nun, maka dia akan pergi dan sebagainya. Itu sifat ahli syurga. Wa an Abdurrahman bin Sa'idah qala kuntu uhibbul khayla faqultu ya Rasulullah hal fi jannati khayl faqala in adkhalaka Allahul jannah ya Abdurrahman kana laka fiha farasun min yaqut lahu janahani yatiru bika haitsu syi'ta. Dari Abdurrahman bin Sa'idah berkata, aku suka kuda lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah terdapat kuda di dalam syurga? Wahai Rasulullah, dia apa yang dia teringin, dia impikan dalam dunia, maka dia tanya kan. Ni bila mana ada Rasulullah, dia bertanya. Baginda berkata, jika Allah memasukkan kamu ke dalam syurga, wahai Abdurrahman, kamu akan memiliki kuda dari yakut, mempunyai 2 sayap yang membawa kamu terbang ke mana-mana saja yang kamu inginkan. Ini dalam hadis Nabi dah cerita tentang kuda ada sayap terbang. Kita kalau korek belik, apa yang membayangkan kuda terbang, cerita kartun dulu,
cerita kura terbang, syirah lah, apa benda lah, binatang apa benda tu kan, lupa dah kan. Tapi menggambar rupanya mereka ni lebih dah lama dah jumpa hari ni kan. Maksudnya keadaan syurga, kuda dalam syurga, lepas tu siap boleh terbang dan sebagainya. Kita impikan kereta terbang, tak pernah sampai kan. Ini kuda terbang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ziarah ahli syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah ahli syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ali qala idza sakana ahlul jannah atahum malakun yaqul inna Allaha ya'murukum an tazuruhu fayajtami'u fayamuru Allah ta'ala Daud alaihi salam fayarfa'u sawtahu bitasbih wa tahlil summa tuda'u ma'idatun khuld qalu ya Rasulullah wa ma ma'idatun khuld qala zawiyatun min zawayaha awsa'a ma baina masyriq wal maghrib wa yat'amuna summa yusqawna thumma yuksawna fayaqulun lam yabqa illa nazar fi wajhi rabbina al-azza wa jalla lahum fayakhiru sujjadan fayuqala lahum lastum fi dari amal innama antum fi daril jazaa. Dari Ali, beliau berkata, jika ahli syurga memasuki syurga, datang pada mereka malaikat berkata, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya kamu menziarahinya. Maka mereka berkumpul. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Daud alaihi salam. Lalu beliau meninggikan suaranya dengan tasbih dan tahlil. Kita tahu Nabi Daud juga antara yang merdu, gemersik suaranya. Maka meninggikan suaranya dengan tasbih dan tahlil. Kemudian diletakkan hidangan al-khuld. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu hidangan khuld? Baginda berkata, salah satu bahagiannya lebih luas seperti jarak antara timur dan barat. Maka mereka akan makan dan minum dan memakai. Lalu mereka berkata, tidak ada apa lagi yang melainkan melihat kepada Allah Ta'ala. Maka mereka akan sujud semula dan dikatakan kepada mereka, kamu bukan di alam amal, sesungguhnya kamu berada di dalam balasan. Maksudnya orang ahli syurga ni apabila nak bertemu dengan Allah, mereka terlalu teruja, terkesima dan sebagainya, malah terus melakukan sujud pada Allah dan sebagainya. Sedangkan Allah kata waktu ni bukan waktu untuk kamu beramal. Bab sujud, bab rukuk ni kamu ahli dunia. Ini adalah hari pembalasan. Maka ini adalah waktu pertemuan mereka dengan Rabbul Jalil. Pertemuan antara Rabbul Jalil. Maka memang mendengar dengan tasbih dan sebagainya diungkapkan sebagai mengiringi suasana begitu. Kita pun tak tahu nak bayangkanlah macam mana suasana itu, kerana kemuncak nikmat ahli syurga. Syurga tu sendiri pun penuh dengan 1001 nikmat, dan kemuncak pada nikmat ialah dapat melihat wajah Allah. Maksudnya secara bersemuka. Maksud secara dengan mata. Itu adalah kemuncak nikmat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu nak bayangkan, tak tahu nak kita nak gambarkan betapa hebatnya. Seterusnya impian-impian ahli syurga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddisu wa indahu rajul min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli jannah ista'zana rabbahu fi zar'in faqala lahu alasta fi ma syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra qala fazara fabadarat tarhu
nabatuhu wastiwahu wastihsaduhu fakana amsala jibal fayaqulu Allah dunaka ya ibn Adam ya ibnu Adam fa innahu la yushbihuka syai'un faqala a'rabiyyu wallahi la tajiduhu illa qurashiyan aw ansariyan fa innahum ashabul zar wa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari baginda menceritakan, dan ketika itu ada bersama baginda seorang Badawi, orang Arab inilah Badawi. Sesungguhnya seseorang dari ahli syurga meminta izin dari Allah Ta'ala supaya beliau dapat menanam, yakni bertani. Lalu Allah kata, tidakkah kamu berada di tempat yang kamu inginkan? Lelaki itu menjawab, ya, tetapi aku suka menanam, kata Nabi. Maka beliau akan menabur benih, kemudian tanaman itu naik dan masak serta merta dan menjadi tinggi seperti bukit. Lalu kata Allah, cukuplah anak Adam, sesungguhnya kamu tidak akan kenyang. Lalu kata orang Badawi yang berada di sisi Nabi, demi Allah, lelaki itu mesti dari kalangan Quraisy dan orang Ansar, kerana mereka adalah petani, sedangkan kami bukan petani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketawa. Apa maksud di sini? Seorang pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pasal kisah-kisah dalam syurga, datang seorang Badawi, datang, wahai Rasulullah, aku ni suka bertani. Kalau aku kalau akulah duduk dalam syurga, macam mana aku ni suka bertani, bolehkah aku nak tanam dalam syurga? Kata Rasulullah, syurga tu tempat sebaik-baik tempat, masih lagi kamu nak menanam, bercucuk tanam? Aku ni orang Badawi, aku suka bertanam. Macam tu, soalan macam tu. Maka Rasulullah cerita, diberikan Allah mengatakan bahawa kalau kamu diberikan dengan benih, kamu tanam pada ketika itu dalam syurga, pada ketika itu gak serta-merta pokok itu membesar, tumbuh dan membesar sehingga mungkin dan mengeluarkan hasil serta merta. Tak payah nak tunggu 2-3 bulan. Kalau nanah kan 8 bulan, setahun. Kalau jagung ke orang mau 4 bulan, 6 bulan kan. Ni dak serta merta. Kadang soalah lah Rasulullah ngeyung kepala lah, gelak lah apabila orang Badawi ni jadi menyatakan bahawa mereka ini golongan yang suka bertani. Maka impian mereka bila masuk syurga pun dapat jugalah dengan bertani. Maksudnya apa? Apa pun kita ni, kita akan minta apa benda yang kita suka. Apa yang kita suka di dunia, apa yang kita impikan dalam dunia. Ini cari cerita tadi, impian ahli syurga. Hatta bak yang bertani pun dia akan dapat nikmat bertani itu. Tetapi nikmatnya itu terlalu puncak. Kerana apa? Nikmat yang paling seronok sekali seorang yang bertani ialah dia dapat hasil. Tanya Pak Abu lah. Tanam pokok tiba dia dapat hasil. Kadang-kadang dia tak makan pun, bagi orang makan pun dia rasa puas. Apatah lagi orang datang minta serai, minta ni dan sebagainya, dia jadi rasa seronok. Itulah kehidupan orang bertani, dia masa hasil. Jadi Allah memberikan balasan baik kepada ahli syurga ini. Kalau dia nak suka bertani sekalipun, dia boleh tani, tetapi serta-merta dia dapat hasil. Kerana bila dapat hasil tu, dia menggembirakan ahli syurga. Orang itulah kemuncak. Macam orang mancing lah. Bila tanya mancing, apa yang seronok pasal mancing? Kamu tak tahu Ustaz, mancing memang seronok. Walau kita dulu kecil-kecil memang duduk tepi sungai tu dengan cempeluan. Memang mancing ikan seluang. Jadi seluang sungai-sungai tu tepi seluang besar 2 jari dia, tapi cukup dah seronok. Dapat magut-magut tu. Yang lepas tu sesekali dapat kalui. Orang mancing ni yang seronoknya ketika mana dia magut-magut dan tarik tu, sentak tu, dia lawan tu. Memang itu yang bertagihnya pun. Hayalah itu tak ada benda sangat kan? Jadi ini maksudnya orang ahli syurga, Allah akan bagi nikmat dia secepat mungkin.
Kalau dia tanam, dapat hasil. Itulah yang paling seronok kali. Anda kata kalau mancing, maksudnya letak je umpan terus ni dapat merasa dapat bagus. Tak ni kalau abang huri tu cara ni bukan cara mancing. Tengok bubu dia penuh je kan. Apa dia tahan dan sebagainya. So ini kehidupan impian-impian orang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni adalah balasan atau ganjaran yang terbaik yang Allah berikan sebagai motivasi. Sebagai kalau kita dapat dengar, kita dapat baca-baca ini sebenarnya adalah motivasi untuk kita beribadat. Motivasi untuk kita beribadat. Kita jarang-jarang dengar bila kita sebut pasal-pasal tentang hal syurga ni, kita jarang kita. Tapi kalau buat sekarang ni yang biasa kita termotivasi ialah jualan mega. 2 di bulan 2, 3 di bulan 3. Tambah sekarang tak boleh nak pergi pasar raya, Shopee, Lazada lah apa sebagainya. Bila JNT buat udah beragai-ragai macam mana ni, aku dah lah banyak beli barang. Tadi pun saya dekat sekolah, tadi pun ada 2-3 orang cikgu saya dah dekat 3 minggu dah tak dapat barang lagi. Rasanya barang aku kot antaranya yang dah hancur tu katanya apa begitu. So ini sebenarnya itu motivasi, maksudnya promosi. Ini tambah perayaan ni. Dulu biasanya kalau dekat raya Cina ni cukup banyak diskaun ni dekat superstore dan apa sebagainya. So itu memotivasikan untuk kita berbelanja. Tapi motivasi untuk kita beramal ni kurang. Kita dengar sesekali kita dengar. Itu lainnya loheh je. Tak ada pun poster. Kalau ada pun poster biasanya akan jumpa Ramadan. Banner Ramadan kita kan ada. Kita akan gantung Ramadan nanti. Pahala Ramadan dan sebagainya kan. Tapi pahala beramal yang hari ke hari banyak dalamnya itu ialah dalam kitab Fadail Amal. Tetapi tak ada siapa pun nak buat inisiatif buat satu poster gempar mega beramal, jom kita beramal. Tak ada. Dalam bab yang macam ni pun kita takut-takut juga kan. Kenapa bab kita tak boleh, tak ada wujudkan juga Qiyamul Lail perdana seluruh negara ni tiap-tiap malam diarahkan. Iyalah kalau ada pemimpin yang nampak kat arah tu, memang dia boleh buat arahan, kita ni ikut je seolah-olah macam tu. Dan kita ini lebih seronok kalau beramai-ramai berjemaah. Seorang-seorang ni kadang kata riak pula apa dan sebagainya. Kalau ramai-ramai ni dia ada terasa motivasi dan sebagainya. Tambah sekarang ni nak datang majlis agama pun, majlis kuliah-kuliah pun bukan ada makan dah. Dan sebagainya betul lah seolah-olah macam tu. So benda-benda macam ni, macam cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, syurga ini nak memotivasikan kita untuk kita banyak buat baik. Banyak 1001 kebaikan ada atas muka bumi ini, buat dan tak buat. Dan 1001 kemaksiatan yang ada di depan mata, di atas genggaman tangan pun kita ada. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak tinggalkan. Allahu Akbar. Itu lemahnya kita. Itulah sekadarnya untuk kita berkongsi pada malam ini. Mudah-mudahan terinspirasi pada saya terutamanya dan pada tuan-tuan untuk terus berada dalam kebaikan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari. Mudah-mudahan juga Allah terima amal ibadat kita walaupun sedikit, dan kenangkanlah mudah-mudahan di antara kita adalah semuanya ahli syurga Allah. Maka kenang-kenangkanlah suasana seronok berjemaah begini. Maka mana-mana yang tak jumpa nanti cari-carilah dan doa-doakan kita bersama. Mudah-mudahan kita akan duduk bersama juga di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan shadirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir bihi qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa seluruh
seluruh mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami di bawah naungan dan rahmat-Mu ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami, teguhkan akidah bagi diri kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah dunia, fitnah akhirat yang merosakkan akidah kami untuk-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kafaratul majlis suratul subhanakallahumma wa bihamdik